Lalu Nabi Shu'aib selepas kaumnya dibinasakan, ia berpaling kepada kaum dia yang telah dibinasakan. Dia pun berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu risalah-risalah Tuhanku dan aku telah menasihati kamu. Jadi timbul soalan, kenapa Nabi Shu'aib masih lagi berkata-kata pada orang yang telah mati? Jawapannya ialah Nabi Shu'aib berkata-kata kepada mereka kerana mereka masih boleh mendengar tetapi tidak boleh menjawabnya. Berdasarkan sebuah hadis daripada Imam Muslim, ketika Nabi SAW membunuh, bukan Nabi lah, orang Islam membunuh orang-orang kafir di peperangan Badar, lalu mayat-mayat mereka dicampak dalam perigi Badar, Nabi SAW cakap, Ya Aba Jahl bin Hishamin, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Syabah bin Rabi'ah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah sekarang kamu mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu benar? Inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Sesungguhnya aku mendapati apa yang Tuhanku janjikan untuk aku itu benar. Ini kata Nabi SAW. Lalu Sayyidina Umar tanya, Ya Rasulullah, kenapa Tuhan bercakap dengan qauman qad jifu? Lima taqulu qauman qad jifu? Kenapa Tuhan bercakap dengan orang yang telah mati ni? Maka Nabi SAW kata, Wallahi, ma antum bimasma'a lima aqulu minhum, walakin la yujibun. Nabi kata pada Umar yang masih hidup, Nabi kata pada Umar, sesungguhnya kamu tidak lebih mendengar berbanding mereka, tetapi mereka tak boleh jawab. Maksudnya, Nabi semasa bercakap dengan mayat-mayat orang kafir yang mati di Badar tu, Nabi kata, mereka dengan kamu, mereka lagi dengar. Mereka lagi dengar apa yang aku sampaikan. Cumanya mereka tak boleh nak jawab. Jawab lagi, pelik pula lagi. Maka Nabi Shu'aib pun cakap benda yang sama pada kaum dia. Wahai kaumku, aku telah menyampaikan risalah-risalah Tuhanku pada kamu. Aku juga telah banyak kali menasihati kamu. Tetapi kamu tetap tidak beriman. Jadi patut ke aku nak bersedih terhadap kamu? Patut ke aku nak bersimpati terhadap kamu? Itu maksud pakai fa'asa. Bagaimana mungkin aku patut bersedih terhadap kamu? Kalau kamu ni baru diberi nasihat sekali, dua kali, sehari, 2 hari, baru diberi nasihat sekali, 2 kali ataupun sehari, 2 hari, terus kena azab, memang sedih lah. Memang kesian. Baru diberi nasihat sekali, tak nak beriman, terus kena azab. Memang sedih. Sekarang ni mereka telah diberi nasihat berkali-kali. Banyak kali diberi nasihat. Tidak juga beriman. Tidak juga mereka beriman. Maka Nabi Shu'aib kata, bagaimana mungkin aku patut bersedih terhadap orang-orang kafir. Okey, itu kata-kata Nabi Shu'aib alaihi salam. Okey, habis kisah Nabi Shu'aib. Lepas ni kita nak masuk Nabi Musa alaihi salam tapi jauh ke depan sikit. Seterusnya, ayat yang ke-94. Wa dan ma tidaklah arsalna kami utuskan. Okey. Fi dalam ataupun pada. Fi dalam ataupun pada. Okey. Qaryatin, sebuah kampung. Qaryatin, sebuah kampung. Tidaklah kami utuskan pada ataupun dalam sebuah kampung. Min daripada Nabiyin, seorang nabi. Nabiyin, seorang nabi. Illa melainkan. Okey. Akhazna, kami timpakan. Ahlaha, penduduknya. Bi dengan al-ba'sa, kesusahan. Terjemah al-ba'sa, kesusahan ataupun kesempitan. Dalam bahasa Inggeris, extreme poverty. Miskin sangat-sangat. Ba'sa ni kesusahan ataupun kesempitan. Wa
Dan ad-dharra, penderitaan sakit. Ad-dharra, penderitaan sakit. Itu maksud ad-dharra. Okey. La'allahum, agar mereka, ataupun mudah-mudahan mereka, ataupun supaya mereka yadharraun, merendah diri. Yadharraun, merendah diri. Puan Ina, terjemahkan Puan Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami utuskan dalam sebuah kampung daripada seorang nabi, melainkan kami timpakan penduduknya dengan kesusahan dan sakit agar mereka merendahkan diri. Okey. Allah Ta'ala, kita dah lalu dalam surah ni, nak kaum-kaum yang dibinasakan, Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud, kaum Samud, iaitu kaum pada Nabi Saleh, kemudian kaum Nabi Lut, kes lewat, kemudian Nabi Syuaib. 5 orang Nabi, kita dah lalu dalam surah Al-A'raf ni. Sebenarnya Nabi Adam, kita dah lalu kisah dia, cuma umat Nabi Adam tidak ada yang dibinasakan sebagaimana umat-umat sebelum ni. Allah Ta'ala beritahu, mereka yang dibinasakan tu, mereka yang aku bagi azab sebelum ni Allah ceritakan pada kita tu, bukannya Allah Ta'ala terus bagi azab besar. Tak. Sebelum Allah Ta'ala bagi azab besar pada mereka, Allah bagi azab kecil-kecil dulu. Allah bagi peringatan kecil-kecil dulu. Apa peringatan kecil-kecil itu? Allah buat tak cukup duit. Allah buat kekurangan bekalan makanan. Mungkin orang tu tak cukup duit. Ada orang dia duit cukup, bekalan makanan tak ada. Okey? Ataupun Allah Ta'ala buat duit tak ada, bekalan makanan tak ada. Ataupun Allah Ta'ala buat bekalan makanan banyak, dia kena buang kerja. Contohlah. Okey? Jadi itu kita kata azab-azab kecil yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, sama ada kesempitan duit, makanan, rezeki, wang. Itu maksud baksa kat situ. Ataupun dharra. Maksud dharra sakit. Allah uji dengan sakit. Allah bagi sakit pinggang, Allah bagi darah tinggi ke, Allah Ta'ala bagi sakit perut ke, Allah bagi demam ke. Jadi Allah Ta'ala ni sebelum dia bagi azab yang teruk, yang tak boleh kembali dah, macam kita dah lalu sebelum ni, banjir besar ke, taufan ke, tenggelam ke, suara tempikan ke, itu azab teruk tu. Itu azab kita kata azab yang penghujung, memang mati terus tu. Sebelum Allah bagi azab yang besar tu, Allah Ta'ala bagi azab kecil-kecil dulu. Fir'aun, kita akan lalu beberapa page lagi, kisah Fir'aun. Puan Asmah tolong baca boleh? Kita semua tahu, Fir'aun mati tenggelam banjir. Tenggelam dalam laut. Kita semua tahu. Betul kan? Itu adalah penghujung azab yang Allah bagi kepada, itu adalah penghujung azab yang Allah Ta'ala bagi kepada Fir'aun. Tapi ingat, sebelum Allah bagi azab tu, Allah bagi azab kecil dulu. Puan Asmah tolong baca page 165, ayat 130. Lepas tu terus skip ayat 133. 165. Kita sekarang 162 kan? Lebih kurang 2 page, 2 line lepas tu. 165, ayat 130, lepas tu terus skip 133. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pengajaran. Terus? Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Okey, terima kasih Puan Asmah. Nampak ah? Fir'aun sebelum Allah Ta'ala bagi azab besar kat dia, tenggelam dalam laut Kulzum ataupun laut merah, Allah bagi azab kecil dulu. Allah bagi kemarau, kekurangan buah-buahan. Allah Ta'ala bagi mereka banjir, kutu, belalang, katak, darah. Kita bincang nanti. Beberapa page lagi kita akan masuk ayat ni. Setiap kali Allah bagi satu azab, apa perbuatan mereka? Jumpa Nabi Musa, cakap kami janji lepas ni akan lepaskan Bani Israel, kami janji akan beriman. Allah pun angkat azab. Tengok-tengok lepas tu jadi kufur balik. Tengok-tengok tak buat pun apa mereka buat. Allah bagi azab baru.
setiap kali, tengok maksudnya, sebelum Allah tenggelam banjir tu, Allah bagi banyak dulu warning kecil. Amaran-amaran kecil. Bencana-bencana kecil untuk mereka kembali pada Allah. Amira Syakila boleh tolong baca tak page 166 tadi? Tadi Mak baca ayat 133. Tolong sambung. Okey, ayat 134, 135, 136. Boleh tak Amira Syakila tolong baca 3 ayat? Tak dengar? Kena unmute kan? Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami pada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu, jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami. Niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkari janji. Maka kami hukum sebahagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut kerana mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Nampak? Kalau satu sekolah tu, sekolah asrama, sekolah tahfiz lah contoh. Saya tak boleh nak bagi contoh sekolah lain. Sebagai contoh sekolah tahfiz. Pelajar buat salah, satu salah terus kena buang. Orang cakap apa? Zalimnya sekolah ni. Satu kesalahan terus kena buang. Pelajar tu masuk-masuk, okey, pelajar tu tahulah keluar malam ni bersalah. Kalau sekali dia keluar malam terus kena buang. Oi, orang cakap apa? Strict sangat merasa ni. Okey, zalim sangat merasa ni. Sekali buat salah terus kena buang. Betul kan? Sebab tu sekolah-sekolah asrama, wallahu alam tak tahu sekolah biasa macam mana. Kalau tahfiz saya buat kesalahan pertama, ada amaran pertama. Ada amaran kedua. Kali ketiga buat, gantung, lepas tu buat lagi baru kena buang. Betul kan? Barulah orang tak kata zalim, barulah orang tak kata sekolah teruk sangat. Contohlah. Sama juga Allah Ta'ala pun, orang kufur pada Nabi, bukan Allah Ta'ala terus bagi azab yang besar, mati terus, tak. Allah bagi azab kecil-kecil dulu. Tengok Fir'aun, Allah bagi berapa azab kat dia. Mula-mula Allah bagi kemarau, kurang buah-buahan, Allah bagi katak, kutu, darah, belalang. Okey, Allah bagi banjir. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia, Allah bagi tu. Tujuan dia supaya mereka beringat rendah diri. Allah bagi azab kecil supaya tak kena azab yang teruk. Allah bagi azab kecil itu supaya tak kena azab yang teruk. Ini samalah juga. Okey, ayat ni walaupun turun untuk orang-orang yang kita dah bincang sebelum ni, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, kita kena ingat ayat ni untuk kita juga. Allah Ta'ala bagi kita kesempitan wang kadang-kadang. Allah bagi tak cukup duit. Ataupun Allah Ta'ala bagi kekurangan bekalan makanan. Okey, ataupun duit ada semua cukup, Allah bagi sakit, Allah uji dengan sakit. Duit banyak pun sakit tak sembuh-sembuh. Apa tujuannya? Supaya Allah nak kita rendah diri. Sebab tu ulama-ulama kata, COVID-19 yang Allah Ta'ala bagi ni, kalau masih lagi belum jadi sebab kita nak kembali pada Allah, tak tahulah apa lagi patut kita dapat. Patutnya, COVID-19 yang berlaku sekarang ni, okey, mungkin ada orang kena COVID meninggal dunia, ada keluarga terdekat meninggal dunia, itu ujian. Ataupun orang ada kena buang kerja, ada tak cukup duit belanja, ada yang tak dapat gaji. Okey, itu semua Allah Ta'ala yang izinkan berlaku untuk kita semua muhasabah diri, kembali pada Allah Ta'ala balik. Merendah diri, kembali pada Allah Ta'ala balik. Tengok dalam surah Sajadah, apa Allah Ta'ala kata? Ini umum. Walaupun kita bincang tentang umat terdahulu, itulah cara yang sama, jalan yang sama yang Allah Ta'ala akan lakukan sepanjang bumi ini ada. Tengok buka surah As-Sajadah. Muka surah 417. 417. Nik Nurul Hana boleh tolong baca tak? Nik Nurul Hana. Boleh. Page berapa? 417 ayat atas sekali. Um, 417. Ya, ayat atas sekali. Okey.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebahagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kami bagi mereka azab yang dekat ataupun azab yang kecil. Adna tu dekat boleh, kecil boleh. Kami bagi mereka azab yang kecil kat dunia ni supaya mereka taubat. Supaya mereka taubat pada Allah, supaya mereka kembali pada Allah, supaya mereka menyesal tak ada dosa kembali pada Allah. Apa tujuan dia? Supaya tak kena azab yang teruk ke akhirat. Patah Melayu kata dah terhantuk baru terengadah. Dia Allah Ta'ala bagi sakit sikit-sikit, Allah bagi tak cukup duit, Allah bagi kena buang kerja, Allah bagi bisnes tak jadi PKP ni. Tu kita kata Allah bagi terantuk lah tu. Allah bagi terantuk nak suruh kita terengadah, sedar diri banyak salah aku punya pada Allah Ta'ala ni. Banyak dosa punya aku pada Allah Ta'ala ni. Itu lebih baik berbanding kita buat dosa maksiat tak sembahyang pun Allah terus beri mati. Kalau Allah terus beri mati sempat nak taubat, sempat nak menyesal, mana sempat dah. Jadi kesusahan yang Allah Ta'ala bagi, masalah kesempitan duit ataupun masalah kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, tujuan dia untuk manusia kembali pada Allah, rendah diri. Boleh tolong baca tak Nik Marisa muka surat 132? Muka surat 132, okey. Ayat 42. Nik Marisa boleh tolong baca? Page 132. 42. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami seksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan supaya mereka memohon kepada merendahkan diri. Sama juga macam tadi juga. Dalam ayat ini ada perkataan al-ba'sa dan ad-darra. Kami tidaklah mengutuskan kepada umat-umat sebelum ni rasul, lalu kami timpakan mereka kesusahan dan juga kemelaratan dan juga kesakitan. Okey? Okey? Mudah-mudahan mereka merendah diri. Mudah-mudahan mereka merendah diri. Okey, mudah-mudahan mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, muhasabah diri kita. Okey, apa berlaku pada diri kita? Apa berlaku pada umat hari ini? Okey, mungkin adalah orang-orang yang cuba-cuba mengkaji, buat spekulasi, buat andaian COVID-19 ni perancangan China lah, perancangan US lah, perancangan Yahudi lah, Illuminati lah, macam-macam lagi lah. Okey, yang kita duk baca kat Facebook, kita percaya macam-macam lagi. Hakikatnya semua benda yang berlaku dengan izin Allah. Tak kisahlah COVID-19 ni hasil tangan jahat Yahudi ke, tangan jahat Amerika ke, tangan jahat Rusia ke, China ke. Kita tak tahu benda tu, bukan depan mata kita. Yang orang Islam, kita kena yakin semua perkara berlaku dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, siapa-siapa rancang pun tetap takkan jadi. Siapa-siapa plan pun tetap takkan jadi kalau Allah tak izin. Yang penting apa berlaku sekarang diizinkan oleh Allah. Tu kita kena yakin. Kenapa Allah izinkan? Kerana amal kita yang banyak teruk. Kerana amal kita yang banyak buruk. Jadi apa tujuan Allah izinkan kita dilanda COVID-19? Dunia dilanda COVID-19. Ramai orang hilang pekerjaan. Ramai orang menghadapi kesusahan. Okey, banyak orang-orang yang terpaksa kena tarik kereta, kena bank tarik rumah. Nak macam mana? Okey, tujuan Allah Ta'ala jadi izinkan perkara ni berlaku bukan pada kita saja, seluruh dunia, supaya manusia rendah diri kembali pada Allah. Itu tujuan dia. Sebab tu ulama-ulama kata kalau COVID-19 ni masih lagi belum buat kita sedar. Masih lagi belum buat kita nak kembali pada Allah. Masih lagi belum buat kita nak jadi orang lebih dekat dengan Allah. Azab macam mana lagi kita nak tunggu? Azab macam mana lagi? Musibah macam mana lagi kita nak tunggu? Nak tunggu negara kita hancur macam Syria, macam Yaman, baru kita nak kembali pada Allah? Na'udzubillahi. Okey, ayat ni untuk umat-umat sebelum ni, tapi kita ambil ayat ni sebagai pengajaran pada diri kita. Sebagai pengajaran pada diri kita. Okey, COVID-19 hikmahnya tak payah keluar kerja, duduk masa kat rumah lebih, boleh baca Quran ramai-ramai, boleh solat Jumaat dengan anak isteri, boleh tekan anak baca Quran lebih sikit. Itu hikmah yang kita nampak. Sepatutnya apa musibah yang berlaku, kita anggap itu satu rahmat. Apa maksud rahmat? Allah nak suruh kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya. Summa kemudian ayat baru. Summa kemudian badalna kami gantikan. Badalna
kami gantikan. Badalna ni berasal pada perkataan badal. Ada haji badal, ada mat badal. Kami gantikan. Okey. Makana keadaan. Makana keadaan. Sebenarnya makan tu tempat. Kita terjemah keadaan. Tempat pun boleh. Kami gantikan keadaan. Okey. As-sayyi'ah yang buruk. As-sayyi'ah yang buruk. Okey. Al-hasanah dengan kebaikan. Al-hasanah dengan kebaikan. Hatta sehinggalah afau mereka menjadi banyak ataupun ramai. Okay, increase. They increase the wealth. Okay. Hatta sehinggalah afau mereka menjadi banyak. Maksudnya banyak harta. Ataupun ramai. Keturunan mereka semakin berkembang dengan baik, termasuk afau. Wah, dan qalu mereka berkata, qad sesungguhnya masa telah menimpa aba ana nenek moyang kami ad-darra kesusahan, okey, suffering, okey, ad-darra kesusahan, okey, ataupun kesakitan tadi, dua-dua boleh, derita kesakitan tadi. Wah, dan as-sarra kegembiraan, prosperity. Prosperity betul terjemah. Kegembiraan, as-sarra kegembiraan. Famaka akhaznahum kami timpakan mereka. Okey. Baghtatan azab secara tiba-tiba. Baghtatan azab dalam bracket, baghtatan secara tiba-tiba. Bahasa Indonesia terjemah sekonyong-konyong. Okey. Sedangkan. Wa kita terjemah sedangkan. Okey. Hum mereka la tidak yash'urun menyedari. Boleh tolong baca tak terjemah dia? Puan Tenti Sam tolong baca boleh? Puan Tenti Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami gantikan tempat keadaan yang buruk dengan kebaikan hingga mereka jadi banyak, dan mereka berkata, sesungguhnya telah menimpa nenek moyang kami kesusahan dan kegembiraan secara tiba-tiba, dan mereka tidak menyedari. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Puan Tenti Sam. Baik. Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, ayat tadi, Allah Ta'ala kata, kami timpakan kepada mereka, okey, kesusahan dari sudut keuangan, harta benda, kesempitan hidup. Okey. Imam Abdullah bin Mas'ud kata, termasuk kesempitan hidup adalah kenaikan harga barang-barang. Kita terjemah Al-Baqsa tadi, okey, extreme poverty kan. Kemiskinan yang melampau-lampau. Termasuk dalam kemiskinan yang melampau-lampau ialah kenaikan harga barang. Gaji dia masih sama, kerja dia masih sama, tapi harga barang naik. Pun termasuk dalam ujian ataupun cobaan kecil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat sekarang pula yang dibaca terjemah oleh Puan Tenti Sam tadi. Tujuan Allah bagi sakit dan susah duit tadi supaya manusia kembali rendah diri pada Allah. Tapi setelah Allah bagi beberapa ketika, tak kembali juga pada Allah. Tak dekat juga diri dengan Allah. Apa Allah buat? Allah hilangkan kemiskinan, Allah bagi dia jadi kaya.
Allah hilangkan kesakitan, Allah bagi dia sihat. Tujuan aku bagi miskin, bagi sakit supaya kembali pada aku. Tak kembali juga. Okey, fine, tak apa. Aku hilangkan kemiskinan. Dia jadi makin kaya. Bisnes jadi makin jadi. Projek dapat makin banyak, contoh. Aku bagi dia sakit supaya taubat. Tak taubat, tak apa. Aku bagi sihat. Kemudian, orang-orang musyrikin, ni cerita orang musyrikin, dia kata apa dia? Allah Ta'ala gantikan tempat sakit mereka kepada kesihatan. Allah gantikan kemiskinan mereka kepada kekayaan. Kesepitan wang kepada banyak wang, banyak harta. Hatta afau, sehingga makin banyak harta mereka. Lalu apa perkataan keluar pada mulut mereka? Perkataan yang keluar pada mulut mereka, ini lumrah kehidupan. Inilah roda-roda kehidupan. Inilah liku-liku kehidupan. Dia kata, nenek moyang kita dulu pun, arwah tok nenek moyang yang kita atas-atas dulu pun, sama juga. Pernah susah, kemudian senang. Kadang-kadang susah balik, lepas tu senang balik. Pernah sakit, lepas tu sihat. Lepas tu sakit balik. Lepas tu nanti Allah Ta'ala bagi sihat balik. Itu lumrah kehidupan. Itu roda-roda kehidupan. Itu liku-liku kehidupan. Ini kata-kata orang kafir yang tak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi kita, kalau Allah bagi musibah, Allah bagi banjir, contohlah Allah bagi banjir, Allah bagi kemarau, kita kata apa ni? Normal lah tu. Kita duduk kawasan Khatulistiwa ni memang kena biasalah, kena banjir tiap-tiap bulan. Itu normal lah tu. Itu kita kata dah semula jadi. Memang setiap tahun akan berlaku. Kalau kita berfikiran macam tu, na'udzubillah min zalik, sama kata-kata kita macam orang ni. Orang musyrikin yang Allah azab sebelum ni, Allah bagi azab kecil, dia kata apa? Itu lumrah kehidupan. Itu kita kata liku-liku kehidupan. Sekejap susah, sekejap senang, sekejap sakit, sekejap sihat. So apa nak kalang kabut? Apa nak taubat-taubat? Apa nak kembali pada jadi Islam, kepada orang Islam? Kita hidup macam biasa je. Kita sembah berhala, teruskan sembah berhala. Kita menipu dalam timbangan, teruskan menipu dalam timbangan. Kawan Nabi Lut kata apa? Kita dah biasa meliwat, teruskan meliwat macam biasa. Susah, sakit, senang. Ini semua lumrah kehidupan. Ingat orang baik tak sakit, orang baik sakit juga. Ingat orang Islam tak miskin, orang Islam miskin juga. Jadi kita teruslah macam biasa. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita orang Islam, orang kafir nak fikir macam tu ni, memang Allah sebut dah. Kalau orang kafir, apa azab Allah bagi pada dia, dia kata itu semua kita kata normal. Memang lumrah alam. Memang akan berlaku kadang-kadang gempa bumi, kadang-kadang banjir, kadang-kadang kemarau. Itu lumrah alam. Orang kafir cakap macam tu. Kita orang Islam, ya, satu sudut lumrah alam, zahir. Hakikat ni, zahirnya memang setiap tahun banjir, setiap tahun turun hujan. Okay, musim banjir, banjir. Musim kemarau, kemarau. Musim. Ada musim-musim dia. Okay? Kadang-kadang hidup kita kat atas, kadang-kadang hidup kita kat bawah. Kadang-kadang kita ada duit lebih, kadang-kadang tak cukup duit. Itu normal. Bukan pada orang Islam saja, pada orang kafir pun normal. Kalau kita anggap benda tu biasa, Allah jadikan benda tu hanya sebagai rutin saja, Allah Ta'ala saja tiba-tiba nak bagi sakit, lepas tu Allah Ta'ala saja bagi sembuh balik. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia susah, lepas tu Allah bagi dia senang balik. Kenapa saja? Allah tak ada kerja nak buat saja. Kalau kita fikir macam tu, na'udzubillah min zalik. Allah buat kita susah sekarang, tak cukup duit, COVID-19 contoh. Allah buat kita sakit, Allah uji kita dengan sakit contoh. Tujuan dia ada sebab Allah nak suruh kita kembali pada Allah. Tapi kalau kita fikir benda tu bukan sebab Allah nak suruh kita kembali pada Allah, benda tu sekadar normal kehidupan biasa, semua orang akan lalui. Kita pun tak berubah kembali dekat pada Allah. Allah nak kata tak apa, fine. Aku hilangkan kesusahan dia, aku bagi jadi kaya. Okey, tak apa. Aku hilangkan sakit dia, aku bagi dia sihat. Tapi apa tujuan dia? Sehinggalah mereka gembira dengan harta mereka yang banyak, kami azab mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sedari. Pak, Allah terus bagi mati. Pak, Allah terus bagi aksiden. Pak, Allah Ta'ala terus buat dia kena musibah-musibah lain. Kena banjir ke, tenggelam banjir ke, kena tsunami ke. Masa tu sempat nak kembali pada Allah. Masa tu sempat nak bertaubat. Masa tu sempat nak menyesal. Tak. Ayat 94 tadi tu, Allah Ta'ala bagi kita azab kecil. Kadang-kadang sakit, kadang tak cukup duit, kadang ada masalah family, kadang ada masalah kerja. Tujuan dia, Allah nak suruh kita kat tangan. Ya Allah, aku salah banyak. Ya Allah, aku dosa banyak. Ya Allah. Tujuan tu untuk menyesal. Jadi, masa ayat 94,
kalau kena kat kita, kita menyesal, kita taubat, alhamdulillah, sangat berguna. 95, masa tu baru nak menyesal, masa tu nak bertaubat, tak payah, sia-sia. Sia-sia sahaja. Jadi apa berlaku hari ini? Kita cakap pada diri kita, bukan maksudnya saya bercakap saya tak terlibat dalam ayat ini. Tak, saya pun ada dosa maksiat saya sendiri. Tuan-tuan pun ada dosa maksiat tuan-tuan sendiri. Kita tahu dosa kita masing-masing. Kita ambil dua ayat ini jadikan pengajaran dalam kehidupan kita. Kalau kita cukup jadi orang yang bertaubat kembali pada Allah dengan ayat 94, alhamdulillah. Tapi kalau Allah dah timpakan kita susah duit, susah dari sudut kesihatan, masih tak buat kita kembali pada Allah, kita kena risau, kena takut. Allah bagi ayat 95 punya. Apa 95 punya? Allah bagi sihat. Sekarang ni Allah timpakan tsunami, susah tak cukup duit. Okey, gaji tak dapat macam sebelum ni. Contohlah. Okey. Gaji tak dapat macam sebelum ni. Contoh. Tak cukup duit. Sebelum ni duit banyak, boleh beli macam-macam. Sekarang duit dah tak banyak, tak boleh beli macam-macam. Contoh. Kita tetap tak kembali pada Allah. Nanti Allah hilangkan tsunami. Allah hilangkan COVID-19 ni. Nanti kita hidup macam biasa balik. Tapi ingat, Allah Ta'ala bagi hidup macam biasa balik. Allah bagi duit kita banyak balik. Allah bagi kita hidup macam sebelum ni balik. Allah Ta'ala kata, aku azab mereka secara tiba-tiba. Tanpa mereka sedari. Tanpa mereka buat persediaan. Tanpa mereka buat persiapan. Jadi kita pilih nak jadi orang yang dapat kebaikan daripada ayat 94 ataupun nak jadi orang yang Allah bagi azab macam ayat 95. Pilih Allah bagi kita azab sikit-sikit supaya kita kembali pada Allah, ataupun kita pilih nak jadi orang yang kena azab besar terus, tak boleh nak kembali pada Allah. Ayat ni turun untuk Allah nak cakap pada umat sebelum ni. Yang kita dah lalu kisah-kisah mereka sebelum ni. Tapi pengajaran untuk diri kita. Pengajaran untuk diri kita. Apa berlaku hari ini adalah sebab dosa-dosa manusia. Tengok surah Ar-Rum. Apa Allah Ta'ala kata? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kalau buka surah Ar-Rum boleh? Siapa ya? Puan Yusriza. Puan Yusriza tolong buka surah Ar-Rum boleh? Boleh. Muka surat. Surat. Okey. Muka surat 408 ayat bawah sekali. 408. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah jelas kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berlaku kerosakan di darat, di laut, tsunami, banjir, apa lagi, gempa bumi, gunung berapi. Allah kata dengan sebab perbuatan tangan manusia. Apa tujuan dia? Allah bagi mereka rasa kesan, bukan balasan sebenar. Balasan sebenar kat akhirat tau. Kita tak semayang hari ni, kita tak puasa, kita buat dosa maksiat hari ni. Balasan sebenar kat akhirat. Allah Ta'ala bagi rasa sebahagian. Okey? Mungkin orang tak semayang, Allah bagi COVID-19 kat dia, dia kata ni sebab aku tak semayang. Tak. Awak tak semayang tu, balasan sebenar neraka tau. Bukan COVID-19. COVID-19 tu sebahagian, kesan daripada sebahagian dosa awak tak semayang. Itu maksudnya. Bukan kata ke orang lah, kita kata pada diri kita sendiri. Apa tujuan dia? Allah bagi sikit-sikit tu kat dunia. Agar mereka kembali pada Allah, taubat pada Allah Ta'ala. Di ayat ni, Allah Ta'ala kata dengan sebab dosa-dosa manusia. Walau bagaimanapun, saya pesan sekali lagi, kita jadikan ayat ini pengajaran untuk diri kita. Jangan pula kita sibuk sampai ke ayat ni pada orang lain, seolah-olah kita tak ada buat dosa langsung. Kita duduk kat Selangor, kita tengok orang Kelantan kena banjir. Kita berkata, kita baca ayat 41 ni, surah Rum bagi kat dia. Allah bagi kamu banjir sebab tangan-tangan kamu lah. Okay? Allah bagi kamu banjir sebab dosa tangan kamu lah. Kita duduk Malaysia, kita tengok Indonesia kena gunung berapi. Kita pun baca ayat ni pada mereka. Ni sebab perbuatan tangan-tangan mereka lah ni, sedap mulut kita. Kita tak tahu di kalangan mereka tu ada orang yang baik. Orang yang baik Allah bagi musibah pada dia untuk Allah Ta'ala bagi pahala sabar pada dia. Kita bila kena musibah, ayat ni kita tujukan pada diri kita bila kita kena musibah. Bukan kita tujukan ayat ini pada orang lain bila orang yang kena musibah.
Orang lain tu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita yang tertimpa musibah sekarang ni, kita pun terlibat dengan COVID-19 ni. Okey, dari segi kewangan kita mungkin susah. Okey, dari segi kesihatan kita pun mungkin efek. Baca ayat ni untuk diri kita. Allah timpakan ni pada aku sebab Allah nak suruh aku kembali dekat pada Allah. Kembali taubat pada Allah daripada dosa maksiat. Ataupun kita tak buat dosa maksiat, tapi kita semayang lebih kurang. Zuhur 3.30, asar dekat maghrib. Okey. Zuhur 3.30, solat asar dekat maghrib. Okey, solat subuh lambat semua contohlah. Jadi Allah bagi macam ni pada kita supaya kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu ustaz, nabi-nabi benda ni bukan kena kat orang biasa. Kat Nabi kena tak? Nabi pernah sakit? Nabi pernah sakit. Nabi pernah tak miskin? Nabi pernah miskin. Betul ustaz, kat Nabi pun Allah Ta'ala bagi pada mereka sebab Allah nak suruh Nabi rendah diri ke? Tak. Allah Ta'ala bagi ni pada kebanyakan manusia yang kufur pada Allah, kebanyakan manusia yang memaksiati Allah. Untuk para Nabi, apa dia? Allah Ta'ala bagi benda ni untuk mereka dapat pahala redha dan sabar. Allah bagi sakit, mereka sabar, mereka redha, dapat pahala. Allah bagi mereka miskin, tak cukup duit belanja, barang mahal sangat, tak boleh nak beli, mereka redha, mereka sabar. Dulu sebelum COVID-19, tengok durian boleh beli 5 kilo sekali beli, tak ada masalah. Sekarang kena buang kerja, tengok durian senyum saja. Contohlah. Okey, dulu masa sebelum COVID-19, duit dah banyak. Orang jual durian tepi jalan, dia beli senang-senang, tanya rumah nak makan berapa biji. Ambil, bayar, tak ada masalah. Sekarang dah tak ada duit, lalu tepi durian tengok saja. Contohlah. Jadi orang mukmin bila diuji macam tu, dia redha, dia sabar, dapat pahala. Kerana sebuah hadis daripada Imam Muslim, Nabi bersabda, ajaban li amrin mukmin. Sungguh kagum dengan urusan orang mukmin. La yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Allah Taala tidak putuskan sesuatu apa pun untuk dia. Allah Taala tidak takdirkan sesuatu apa pun untuk dia, melainkan semua pahala untuk dia. In asabathu sarra fasyakara kana khairan lahu. Kalau Allah timpakan kepada dia sesuatu yang menggembirakan, lalu dia bersyukur, pahala untuk dia. Dapat duit, dapat naik gaji, duit belanja cukup. Orang lain COVID ada masalah, dia tak ada masalah. Orang lain COVID jual kereta, jual motor, sebab tak cukup duit, dia beli motor baru, beli kereta baru, contoh. Dia syukur. Pahala untuk dia. Wa in asabathu dharra fasabara kana khairan lahu. Ataupun Allah timpakan dia kesusahan, lalu dia bersabar. Allah buat dia ujian COVID-19 ni, tak cukup duit, kereta kena tarik daripada 2 jadi 1, contohlah. Rumah sewa daripada besar sikit kepada kecil sikit, lalu dia bersabar, pun pahala untuk dia. Jadi, untuk kita yang kena musibah, sebab dosa aku, sebab maksiat aku, sebab lalai aku, sebab tak jaga sembahyang sungguh-sungguh, tu aku kena ni. Untuk orang lain, jangan pula kita kata, dia ni tak jaga sembahyang tu, kena bagi macam tu, salah tu. Untuk dia, kita kena kata apa dia? Allah timpakan pada dia, dia kena buang kerja, dia tak ada duit belanja, sebab Allah nak bagi dia pahala sabar dan pahala redha. Untuk kita yang kena ni, jangan kata, aku ni Allah nak bagi. Tak, aku ni Allah Ta'ala bagi sebab nak suruh aku dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat 2 ni nak cerita, Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala bagi azab kecil-kecil dulu, supaya umat tu taubat kepada Allah. Tapi umat-umat sebelum ni, Allah bagi kecil-kecil pun tak jadi juga. Tak boleh buat mereka berubah juga. Allah bagi azab besar terus, masa tu mereka dah tak boleh buat apa-apa. Seterusnya, wa dan ayat page baru 163, wa dan lau jikalau. Lau jikalau, anna bahawasanya ahlal qura, penduduk kampung. Okey, ahlal qura, penduduk kampung. Amanu, beriman. Wa dan ittaqau, bertakwa. La nescaya. Fatahna, kami bukakan. Alaihim, ke atas mereka. Barakatin, keberkatan. Banyak ni. Barakat, banyak keberkatan. Plural. Min, daripada. As-sama, langit. Wa, dan al-ard, bumi. Okey. Terjemahkan dia, ayat baru kita ni. Puan Norazilah, terjemahkan Puan Norazilah. Dan jikalau bahawasanya penduduk kampung beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan ke atas mereka keberkatan-keberkatan daripada langit dan bumi. Okey.
Allah Ta'ala cakap kepada umat-umat yang Allah binasakan dululah. Kita dah lalu, umat-umat yang banyak dah binasakan oleh Allah Ta'ala. Okey. Allah Ta'ala kata, kalaulah penduduk kampung-kampung tu, okey, yang aku dah binasakan mereka tu, kalaulah mereka beriman sungguh-sungguh. Maksud beriman, mereka percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kiamat, percaya pada hari kebangkitan, dan mereka bertakwa. Apa beza iman dan takwa? Okey, baik. Dalam ayat ni Allah Taala bezakan iman dan takwa. Apa beza dia? Bezanya ialah iman mendorong kita untuk beramal. Sebab ada iman kuatlah kita semayang tadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak belum lagi. Okey? Sebab ada kelas kita lah. Sebab ada iman lah kita boleh tahajud. Sebab ada iman lah kita baca Quran tiap hari 2 page, 2 page, 2 page. Okey? Siapa ya? Matsuda. Macam orang Jepun je. Maafkan saya. Siapa ya? Ni kawan saya, Ustaz. Okey, sorry. Okay. Ada macam nak tahu kita ni dah ada. Ha? Okey, baik. Jadi nak mendengar je. Okey. Tak apa Sofi. Tak apa Tuan Sofi. Siapa nama sahabat Tuan Sofi? Matsuda namanya. Saliza nama dia. Okey. Selamat datang puan. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, apa beza iman dan takwa? Iman mendorong kita untuk beramal. Kerana ada imanlah kita semayang. Kerana ada imanlah kita baca Quran. Kerana ada imanlah kita puasa bulan Ramadan. Takwa memelihara seseorang daripada dosa maksiat. Ada orang iman dia kuat, ada orang dia ada iman, dia boleh semayang, dia puasa, tapi takwa dia tak ada. Dalam masa sama dia buat maksiat juga. Siang dia semayang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dia semayang. Tapi dari isyak sampai subuh, masa dia buat dosa maksiat. UI jugalah. Allah Ta'ala kata, kalaulah penduduk kampung tu beriman pada Allah, mengerjakan perintah Allah dan Nabi yang Allah dan Nabi suruh mereka buat, dalam masa yang sama mereka bertakwa. Apa maksud bertakwa? Menjauhkan diri daripada dosa maksiat. Okey? Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab tanya Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab ni orang alim lah, sahabat yang alim. Maka Ubay bin Ka'ab tanya Sayyidina Umar, pernah tak tuan lalu kat satu jalan yang penuh dengan duri? Jalan tu banyak duri. Maka Sayyidina Umar jawab, pernah. Maka Ubay bin Ka'ab tanya, apakah yang tuan lakukan sekiranya tuan lalu kat jalan yang banyak duri? Maka Sayyidina Umar jawab, aku akan jaga kaki aku akan pelihara kaki aku daripada terpijak sebarang duri pun. Aku akan jaga-jaga, tak nak pijak satu duri pun. Maka Ubay bin Ka'ab jawab, itulah takwa. Seseorang menjaga diri dia, memelihara diri dia daripada terpijak sebarang duri pun. Daripada terbuat satu dosa pun. Habis itu Ustaz, orang bertakwa tak buat dosa langsung ke? Siapa kata tak buat dosa langsung? Orang takwa ni terbuat dosa juga. Cuma yang membezakan orang takwa dengan orang tak takwa ialah reaksi mereka setelah mereka buat dosa. Jangan kita kata, oh dia ni takwa, kenapa tak buat dosa langsung? Tipu, pembohong. Orang bertakwa bukan orang tak buat dosa langsung. Orang bertakwa, kalau orang tu tak buat dosa langsung, dia Nabi. Orang bertakwa adalah orang yang buat dosa, selepas buat dosa, rasa bersalah, terus taubat. Minta ampun pada Allah. Tengok page 67. Tolong baca. Tuan Haji Syarif, tolong baca Tuan Haji Syarif. Page 67, ayat 133 sampai 135. Ya, 67. Surah Ali Imran. 133 sampai 135. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luas, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingatkan Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi dapat mengampuni dosa-dosa daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Okey, terima kasih Tuan Haji Syarif. Tampak ayat last sekali itu. Dua perkataan poin penting. Segera.
Segera tu ada. Segera tu point saya. Orang takwa adalah orang yang bila buat perbuatan keji ataupun menzalimi diri mereka, buat salah, segera teringat ancaman-ancaman Allah, terus minta ampun pada Allah. Dan mereka tidak terus-menerus melakukannya. Jadi orang bertakwa bukan tak buat dosa langsung. Orang bertakwa, orang buat dosa juga. Tetapi yang membezakan mereka dengan orang tak bertakwa ialah reaksi mereka setelah buat dosa. Nabi Adam buat dosa kat syurga. Iblis pun buat dosa kat syurga. Apa membezakan mereka berdua? Reaksi mereka setelah mereka buat dosa. Okey, reaksi mereka setelah mereka buat dosa. Apa reaksi Iblis lepas buat dosa? Piak-pi ya, Iblis kata. Piak-pi ya. Alang-alang celup perkasam, biar sampai mati aku kufur dengan Allah Ta'ala, sampai mati kufur dengan Nabi Adam. Itu Iblis. Nabi Adam lepas buat dosa, menangis sungguh-sungguh. Doa Rabbana zalamna anfusana dalam surah Al-A'raf. Itu beza Nabi Adam dengan Iblis. Jadi, orang bertakwa bukan tak buat dosa langsung. Orang bertakwa buat dosa juga. Cuma, pertama dia pelihara diri pada buat dosa. Yang kedua orang bertakwa ni, bila terbuat dosa, terus taubat pada Allah. Ingat tuan-tuan, kita jangan memadai, aku orang beriman, jaga semayang, puasa bulan Ramadan, masuk cukup tahun bayar zakat, aku bayar zakat, dah selesai urusan aku. Kalau kita fikir macam tu saja, kita bahaya. Sebab apa? Ulama' kata apa dia? Ingat, setiap kali Allah Ta'ala sebut tentang syurga, Allah kaitkan dengan takwa. Allah akan sebut syurga dengan orang bertakwa. Ingat pesanan ni. Jangan kita kata, aku dah jaga semayang, aku dah bagi nafkah anak isteri, aku dah bayar zakat, aku dah puasa bulan Ramadan, dah naik haji. Cukup lah. Dosa maksiat tu nanti mudah-mudahan Allah ampunkan aku je lah. Dia masih lagi dah rasa selesa buat dosa maksiat. Dia masih lagi rasa tak ada masalah buat dosa maksiat. Ingat, ulama' kata, banyak ayat Quran bila Allah sebut tentang syurga, Allah sebut orang takwa. Habis itu Ustaz, orang mukmin yang beriman saja tak masuk syurga ke? Sedangkan syurga untuk orang mukmin. Ya, orang mukmin, orang Muslim boleh masuk syurga. Tetapi ada kemungkinan boleh jadi mereka kena masuk neraka dahulu. 3 tahap. Paling rendah, Muslim. Satu orang ucap 2 kalimah syahadat, dia Muslim. Kita tengok perbezaan antara, sebelum kita cerita takwa lebih lagi, saya nak tunjuk pada tuan-tuan perbezaan antara mukmin dan Muslim. Tengok surah Al-Hujurat, page 517. Tolong baca ayat dia, terjemah dia Puan Zanaria boleh? Puan Zanaria nampak 2 nama kat sini Puan Zanaria. Macam mana boleh ada 2? Tak tahu Ustaz macam mana. Tak tahu macam mana boleh ada 2. Alhamdulillah. Tak tahu macam mana 2. Agak sebab saya tekan 2 kali kot. Okay, tadi susah nak masuk. Muka surat apa Ustaz? 517 ayat 14. 517. Ayat 14. Ayat 14. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab kaum Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah menyerah diri sementara iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Okey, cukup Puan. Itu poin saya. Terima kasih Puan. Orang Arab Badui jumpa Nabi tu cakap, amanah, kami orang beriman. Maka Nabi, Allah sudah Nabi cakap pada dia, kamu belum capai tahap beriman lagi. Kamu perlu cakap aslamna, kami baru tahap Muslim. Belum sampai tahap mukmin. Ada beza ke? Ada. Seorang mengucap 2 kalimah syahadah, memang mereka dipanggil believers, beriman. Tetapi mereka baru tahap Muslim. Bila mereka capai tahap mukmin, bila mereka mula beramal. Bila jaga semayang, bila puasa, bila bayar zakat, itu dipanggil tahap mukmin. Jadi paling rendah Muslim, tinggi sikit mukmin. Lagi tinggi muttaqin, takwa. Lagi tinggi muttaqin, takwa. Kena ingat ayat Quran, bila Allah sebut tentang syurga, Allah janji pada orang muttaqin, takwa. Okey, tolong tengok, boleh? Puan, siapa ya sahabat baru kita? Tuan Safi, siapa nama tadi Tuan Safi? Lupalah saya. Saya sebut kat situ dia tulis Maksuda. Saliza Salih. Syarizal. Saliza. Puan Saliza. Ya. Puan Saliza, betul saya sebut nama ya? Betul. Okey. Boleh tolong baca tak page 524?
5:24. Ayat berapa 17-18. 17-18. Mereka merasa berjasa kepadamu. Page 524. 524. Oh, walaupun Quran tak sama Walaupun Tak sama ke? tak sama. Surah At-Tur. Okey, surah At-Tur. Okey, ayat 17-18. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Okey, cukup Puan. Tengok Terima kasih Puan Tengok page tu. Allah kata sesungguhnya orang bertakwa. Puan buka satu lagi page 371 boleh tak? 371. 371. Ayat 88, 89, 90. 88, 89 dan 90. 88. Ya. 89 dan 90. Okey. Iaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, cukup Puan. Terima kasih. Puan, kenapa nama Mat Sudah kat sini Puan? Nama siapa ya? Nama handset anak ke apa ke? Nama saya. Oh ya ke? Nanti saya tukar balik. Tapi Okey, selalunya nama maafkan saya. Tak apalah, saya baca apa yang tertulis lah kat sini. Minta maaf ya. Ya, Okey. memang nama saya. Okey. Kalau Mak Zai, kalau saya panggil Mak Sudah boleh lah. Puan Mak Sudah boleh lah. Boleh. Okey, baik. Okey, kalau macam tu alhamdulillah. Okey, baik. Jadi, tengok ayat-ayat yang kita baca tadi. Bila Allah sebut syurga, takwa. Syurga orang bertakwa. Syurga orang bertakwa. Habis itu ustaz, orang mukmin Muslim tak masuk syurga ke? Siapa kata tak masuk? Masuk. Siapa pernah ucap 2 kalimah syahadah, walaupun tak pernah sembahyang, tetap boleh masuk syurga. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik, Nabi kata, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min imani. Akan keluar daripada neraka orang yang pernah ucap kalimah la ilaha illallah dan dalam diri dia ada sebesar zarah iman. Dia mengucap 2 kalimah syahadah dalam isi Islam. Dah, sembahyang tak pernah. Pernah sekali seumur hidup, sembahyang raya. Itu pun 1 rakaat, datang-datang masbuk 1 rakaat. Tak nak bangun balik, pemalas sungguh. Tu je sembahyang seumur hidup dia. Dia pun tetap akan jadi ahli syurga juga satu hari nanti. Tapi ingat, sebelum tu kena masuk neraka dulu terhadap dosa yang dia buat sebelum tu. Ada dosa tak sembahyangnya, dosa tak puasanya. Jadi setiap orang Muslim, setiap orang mukmin confirm masuk syurga? Ya, confirm masuk syurga. Tetapi untuk mereka tidak ada jaminan kena masuk tidak ada jaminan dapat terus masuk syurga. Hanya untuk orang bertakwa sahaja ada jaminan lepas mati terus masuk syurga. Ingat, orang bertakwa ni bangkit pada kubur, mereka akan menuju ke padang mahsyar bagaikan delegasi. Tolong baca Tuan Sofi boleh tak surah Maryam. Okey, surah Maryam. Untuk orang nak cerita pasal orang takwa, page 311, okey. Ayat 85. Tiga satu ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Ar-Rahman dengan berpasuk-pasukan. Okey, baik. Dengan berpasukan-pasukan. Terjemah tu betul, wafda tu. Tetapi lagi tepat, wafda ni delegasi. Okey, wafda ni delegasi. Kami kumpulkan orang bertakwa menghadap Ar-Rahman bagaikan delegasi. Apa maksud delegasi? Delegasi luar negara datang Malaysia disambut, dilayan, dijamu, di-entertainkan dengan layanan yang baik sekali. Perkataan baru ini, di-entertainkan. Okey? Jadi orang bertakwa ni, bila dapat layanan macam ni hari akhirat, takkan masuk neraka. Terus masuk syurga Allah Ta'ala. Ni kita nak capai. Sebab tu Nabi ada ajar doa minta takwa. Apa doanya? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah,
Okey, jadikanlah berikanlah kepada kami meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kemuliaan diri dan kekayaan hati. Okey. Doa Nabi Ibrahim, waj'alna lil muttaqina imama. Itu semua doa-doa Nabi ajar minta jadi orang bertakwa. Mohon Ustaz share doa takwa nanti. Boleh insya-Allah saya share. Tapi kalau saya lupa, type je kat Google. InsyaAllah keluar gambar tu. Doa mohon takwa. InsyaAllah keluar doa tu. InsyaAllah saya akan share nanti. Sebab tu Nabi SAW ajar kita minta takwa pada Allah SWT. Kerana apa? Takwa menjamin seseorang terus masuk syurga. Orang mukmin, orang muslim, kalau tak ada takwa, boleh masuk syurga. Tapi tidak ada jaminan kena dapat masuk terus ataupun kena masuk neraka dahulu. Okey, habis bab takwa. Okey, kita ulang kaji balik bab takwa sebab kita ada sahabat-sahabat baru hari ni. Kita mungkin yang dah lama, kita dah banyak kali dengar tentang takwa, tapi ada sahabat-sahabat baru, waktu saya ulang balik tentang takwa. Okey, Allah Ta'ala kata, kalaulah penduduk kampung tadi beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Apa itu keberkatan? Kita suka sebut perkataan berkat kan? Apa itu berkat? Ingat berkat ni terjemah dia dalam bahasa Arab ialah ziyadatul khair. Lebih kebaikan. Berkat ni maksudnya lebih kebaikan, tu maksud berkat. Bulan Ramadan dipanggil bulan Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang diberkati. Kenapa? Bulan tersebut kebaikannya lebih berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Zulhijjah tak ada kebaikan. Bulan Rejab tak ada kebaikan. Bulan Syaban tak ada kebaikan. Bulan Syawal tak ada kebaikan. Ada. Setiap bulan ada kelebihan, ada kebaikan bulan-bulan tu. Tetapi kebaikan tu lebih pada bulan Ramadan. Sebab tu dipanggil malam bulan yang diberkati. Malam Isnin ada kebaikan, malam Selasa ada kebaikan, malam Rabu ada kebaikan, malam Minggu, setiap malam ada kebaikan. Tetapi malam Lailatul Qadar dipanggil malam berkat. Malam Lailatul Qadar dipanggil malam berkat. Kenapa? Malam tu ada kebaikan yang lebih. Siapa bangun sembahyang malam tu dapat pahala 1000 bulan. Tengok surah Dukhan. Allah kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Tolong baca Puan Ena boleh? Muka surat 496 ayat 3. 496 Surah Dukhan ayat 3. Ayat 3. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkati. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Okey, kami menurunkannya itu Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam lain tak ada kebaikan ke? Malam pada setiap malam rahmat Allah turun. Setiap malam rahmat Allah turun. Nabi kita setiap malam ada satu waktu, satu detik ketika rahmat Allah turun. Masa rahmat Allah turun tu siapa minta ampun kena dengan detik tersebut, bertepatan dengan detik waktu tersebut, Allah ampunkan dia. Siapa ada hajat minta dengan Allah masa tu, Allah tunaikan hajat dia. Setiap malam ada kebaikan. Tetapi malam Lailatul Qadar kebaikannya lebih berbanding malam-malam yang lain, sebab tu panggil berkat ni. Jadi sebut berkat-berkat semua apa maksud berkat? Maksud berkat tu adalah kebaikannya lebih. Dalam hadis Nabi sebut bab berkat, Nabi kata apa dia? Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkatan ada bersama dengan orang-orang kabir di kalangan kamu. Apa maksud kabir? Kabir bukan maksud tua sahaja. Kabir memberi mana orang besar. Apa maksud orang besar? Orang yang banyak amalnya dan ilmunya. Sebab tu, kita kalau ada majlis, kita minta doa siapa dia? Orang berilmu, orang banyak amal, ustaz-ustaz, tuan guru. Kita tak adalah kata ustaz tu lagi baik pada orang lain. Tak. Zahirnya, ustaz tu kita nampak amalnya banyak pada orang. Zahirnya kita nampak ilmunya banyak pada orang. Jadi kita anggap keberkatan, kebaikan lebih pada diri dia. Kita kata dia berkat. Ataupun dalam majlis kita tak ada ustaz langsung. Kita minta siapa? Baca doa. Kita minta orang paling tua di kalangan kita baca doa. Kerana apa? Zahirnya bila dia lagi tua pada kita, sembahyangnya lagi banyak pada kita, puasa Ramadan dia lagi banyak pada kita, maka kita anggap berkat dia lebih berbanding orang lain. Kebaikan dia lebih berbanding orang lain. Jadi Allah Ta'ala kata, sekiranya penduduk kampung tu beriman, jaga amal yang Allah suruh buat, dia buat,
bertakwa, jauhi dosa-dosa, nescaya kami turunkan kepada mereka keberkatan daripada langit. Apa maksudnya? Allah turunkan hujan dengan banyak sehingga tumbuhan jadi subur, sehingga binatang dapat makan, binatang pun gemuk-gemuk, susu binatang pun banyak. Maka itulah tanda keberkatan daripada Allah, daripada langit. Bumi. Apa maksud bumi? Allah keluarkan segala isi-isi dalam bumi. Maksudnya Allah Ta'ala keluarkan tumbuh-tumbuhan, Allah jadikan pokok-pokok dia menjadi. Ada je berlaku kadang-kadang biasa bulan 8, bulan 9 musim buah. Tapi berlaku kadang-kadang bulan 8, bulan 9 buah tak musim pun. Tak jadi buah pun, berbunga saja. Waktu habis dulu. Boleh tak Allah buat? Boleh Allah buat. Jadi, kena ingat, sumber rezeki kita berasal daripada langit. Itu pertama, kena ingat. Boleh tak tengok surah Az-Zariyat? Tolong baca, Puan Asmah, tolong baca surah Az-Zariyat. Okey, surah Az-Zariyat. Allah Ta'ala kata, wa fis sama'i rizqukum. Okey. Sumber rezeki kita daripada langit. Walaupun kita makan nasi, kita makan tepung ke makan roti ke, contohlah kan. Semua tu berasal daripada langit. Allah turunkan rezeki daripada langit. Tolong buka page 521 Puan Asmah, 521. Okey, ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Okey. Puan Asmah buka page 263 pula. Allah Ta'ala kata, di langit merupakan sebab-sebab rezekimu. Allah nak tarik rezeki kita senang. Allah sekat hujan. Allah sekat hujan tak ada air, tumbuh-tumbuhan tak menjadi, tanam padi tak jadi, tanam tepung tak jadi, tanam gandum tak jadi, tanam jagung tak jadi. Bila Allah tak turunkan hujan, lembu-lembu tak boleh nak makan, kambing tak boleh nak makan, biri-biri tak boleh nak makan, pokok-pokok tak tumbuh, habis sumber rezeki kita. Sebab tu Allah Ta'ala nak sekat rezeki manusia, Allah sekat hujan je. Okey, baik. Jadi keberkatan pada langit, maksudnya Allah Ta'ala turunkan hujan dengan banyak sehingga tu pokok-pokok subur, pokok-pokok tumbuh dengan baik, binatang dapat makan dengan baik. Puan Asmah, page 263. Boleh tak buka atau baca ayat 21? 21. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Maka tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Ada tak perkataan kami? Tidak kami menurunkannya. Ada tak perkataan kami? Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Okey, tu point saya. Ingat ayat 21 ni. Tidaklah ada sesuatu benda pun, anything, syai'in tu. Kereta ke, telefon ke, apa lagi kita suka? Telefon, kereta, rumah, apa lagi kita minat ni? Rantai, barang kemas, apa ke yang kita minat hari ni kan? Semua ada dalam khazanah Allah. Semua dalam khazanah Allah. Kami tidak turunkannya melainkan dengan kadar tertentu. Jadi kita nak apa? Kita nak makanan ke, nak kereta baru ke, nak rumah baru ke, nak motor baru ke, gelang emas ke, rantai emas ke, yakinlah ada dalam khazanah Allah. Allah turunkan. Macam mana Allah turunkan? Tak adalah Allah turunkan kereta sebiji. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala turunkan keberkatan pada langit untuk kita mudah dapat benda tersebut. Okey, kita doa pada Allah. Okey, kalau ikutkan, okey, dengan gaji kita, dengan slip gaji kita, kita tak mampu beli rumah tersebut. Tapi Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Walaupun tanpa slip gaji, walaupun tanpa apa lagi, segmen bank, Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Allah Ta'ala ada kuasa nak bagi segala-galanya. Jadi, tu cerita pasal langit lah. Okey, kaitan dengan ayat kita. Bila kita beramal, bila kita jadi orang bertakwa, Allah buka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Maksudnya apa dia? Kita akan dapat rezeki yang mewah, kehidupan yang aman, okey, kehidupan yang tenteram. Begitu juga Allah Ta'ala, yang sama juga Allah Ta'ala janjikan pada orang Yahudi. Orang Yahudi ni dulu zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud, mereka kaya, mewah orang Yahudi. Lalu generasi seterusnya mula kufur pada Allah, mula langgar perintah Allah, mula tak beramal dengan Taurat, mereka jadi miskin. Maka Allah Ta'ala janji pada mereka, tengok muka surat 119. Muka surat 119 ayat 66. Tolong baca, Amira Syagilah tolong baca page 119 ayat 66. Okey, ayat 65 dan 66. Sorry, 65 dan 66.
Oh. Ada? Ya Ustaz. Okey. 99. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu kami masukkan ke dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Kalaulah mereka beriman bertakwa, Allah ampun dosa, Allah masukkan mereka dalam syurga nanti. Dan kalau mereka amal sungguh-sungguh, isi Taurat, Injil, Al-Quran, nescaya mereka dapat makanan daripada atas, daripada langit. Dan daripada bawah, daripada bumi. Allah Ta'ala akan bagi keberkatan kepada mereka kalau mereka amal Taurat sungguh-sungguh. Jadi kita pun nak keberkatan daripada Allah. Kita duduk kat negara yang aman. Alhamdulillah, tidak ada peperangan, tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman. Okey, kat negara kita. Kalau kita tak bersyukur, tak amal Quran sungguh-sungguh, tak jadi orang beriman sungguh-sungguh, tak bertakwa sungguh-sungguh, Allah bila-bila boleh tarik nikmat. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik, seterusnya. Babik ayat ni. Wa dan lakin tetapi. Okey, untuk yang baru masuk, kita sekarang page 163 ayat 96. Wa dan lakin tetapi kazabu, mereka telah mendustakan. Kazabu, mereka telah mendustakan. Okey. Maksud mendustakan Allah dan ayat-ayat Allah. Fa maka akhaznahum, kami timpakan mereka. Akhaznahum, kami timpakan mereka. Okey. Dalam bracket tulis azab. Bi dengan sebab ma apa yang kanu mereka selalu yaksibun lakukan. Okey, baik, tolong terjemahkan ayat baru kita. Nik Nurul Hana terjemahkan boleh? Nik Nurul Hana binti Nik Muhammad Hanif. Ya, saya nak habiskan salin dulu. Oh, okey. Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Dan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami timpakan mereka azab dengan sebab apa yang mereka selalu lakukan. Ni Allah cerita tentang umat yang Allah dah binasakan sebelum ni. Allah kata kalau mereka bertakwa, kalau mereka beriman bertakwa, mereka akan dapat banyak kebaikan daripada langit, daripada bumi. Tapi oleh kerana mereka tidak bertakwa, daripada langit itulah turun azab mereka. Oleh kerana mereka tidak beriman, daripada bumi itulah datang azab mereka. Kalau kita tengok umat sebelum ni, Allah bagi azab pada langit dan bumi. Daripada langit apa dia? Hujan yang lebat sampai banjir. Daripada langit apa dia? Batu, tanah liat. Umat Nabi, kaum Nabi Lut kena. Daripada langit turun apa dia? Angin taufan. Daripada langit turun apa dia? Suara teriakan yang kuat. Daripada bumi apa dia? Keluar air. Daripada bumi apa dia? Gempa bumi. Semua Allah timpa. Daripada bumi ke apa dia? Allah Ta'ala tunggang terbalikkan bumi ke atas mereka. Kita dah lalu. Jadi, langit dan bumi sama ada menjadi sebab kita dapat rahmat berkat, ataupun langit dan bumi sebab kita akan dapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa yang menentukan langit bumi kita sumber rahmat ataupun langit bumi kita sumber azab? Iman takwa kita. Kita usaha atas iman dan takwa kita, alhamdulillah langit bumi kita jadi sumber rahmat kebaikan. Kita tak hiraukan iman dan takwa kita, maka langit dan bumi kita akan jadi sumber azab untuk kita. Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat yang sebelum ni, mereka tak nak beriman. Nabi dah datang suruh beriman, mereka tak nak beriman, mereka tak nak bertakwa. Maka Allah binasakan mereka dengan sebab apa yang mereka selalu kerjakan. Kenapa kena terjemah selalu? Dalam grammar bahasa Arab, bila perkataan kanu, kana, kuntu dan adik-beradik dengan dia masuk dalam present tense yaksibun, memberi makna madhi istimrari,
Madhi istimrari dalam bahasa Arab maksudnya memberi makna selalu. Kenapa kena terjemah selalu? Allah Ta'ala timpakan mereka azab bukan sebab dosa kali pertama mereka. Allah timpakan mereka kemusnahan, kehancuran bukan sebab dosa kali pertama mereka. Sebab selalu tu. Sebab selalu tu lah. Banyak ayat Quran Allah sebut kanu yazlimun. Mereka selalu. Maksudnya ayat tu nak beritahu Allah Ta'ala ni bukan jenis sekali salah terus kena azab. Tak. Allah Ta'ala ni halim. Maksud halim? Sabar, lembut, penyantun. Kalau Allah tak ada sifat halim, kita mati dah hari ni. Tak ada kelas malam-malam Rabu ni. Kenapa ustaz mati? Dosa buat dosa. Bila mati tu? Lepas akhir balik, umur 16 terus mati. Dah ada dosa dah masa tu. Contohlah. Tapi kita banyak dosa macam mana sekalipun, Allah Ta'ala tu halim. Allah masih panjangkan umur. Allah masih bagi hidup macam biasa. Allah masih bagi hirup udara macam biasa. Kenapa Allah tu halim? Jadi, ayat ni nak beritahu, Allah azab mereka kerana dosa yang mereka selalu kerjakan. Masa saya belajar dulu, pelajar-pelajar biasalah, pelajar-pelajar agama pun ada keluar malam, pergi cyber cafe, main game. Ada keluar malam pergi tengok bola. Ada keluar malam pergi tengok wayang. Walaupun pelajar-pelajar agama. Jadi bila pelajar tu kena tangkap dengan warden, dia bawa pergi bilik guru. Maka bila guru tanya, ni kali keberapa awak keluar malam pergi cyber cafe main game ni? Kali pertama ustaz. Semua pelajar akan cakap ni kali pertama ustaz. Ni kali pertama ustaz. Semua pelajar akan cakap macam tu. Okey? Biasa takkan nak mengaku jujur. Ustaz ni kali ke-10 dah saya keluar ustaz. Sebelum dia 9 kali saya keluar. Tak kena tangkap. Ni kali 10 kena tangkap. Kalau jujur macam ni memang bagus sangatlah. Tapi kebanyakan pelajarnya bila kena tangkap, ni kali pertama ustaz. Isap rokok je juga isap rokok. Okey? Kali pertama bila tangkap kena tangkap isap rokok dengan pengetua ke dengan warden ke, tak ngaku. Dia akan cakap apa? Ni kali pertama saya isap rokok. Okey? Maka ustaz saya keluarkan satu cerita zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat kena tangkap sebab minum arak. Ada seorang sahabat ni kena tangkap, dibawa kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebab minum arak. Dia minum arak, kena tangkap. Maka Sayyidina Umar tanya dia, ni kali berapa minum arak ni? Dia pun cakap pada Sayyidina Umar, ni kali pertama saya minum arak ni. Kali pertama saya minum arak. Maka apa jawab Sayyidina Umar? Allah Ta'ala punya rahmat pada manusia. Allah Ta'ala ni sangat memberi rahmat pada manusia. Sangat belas kasihan ihsan pada manusia. Allah tidak akan membuka aib seseorang pada kali pertama dia melakukan kesalahan tersebut. Apa maksudnya? Saya ulang balik. Kata-kata Sayyidina Umar, Allah punya rahmat belas kasihan pada manusia. Allah tidak akan membuka aib seseorang pada kali pertama dia melakukan kesalahan tersebut. Ini kata-kata Sayyidina Umar, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata Sayyidina Umar. Apa maksudnya? Biasanya kalau orang kena tangkap buat salah ni, kena tangkap sebab mencuri ke, kena tangkap sebab isap dadah ke, kena tangkap sebab minum arak ke, kena tangkap sebab berzina ke, contoh. Kalau orang kena tangkap tu, dia mesti akan kata, ni kali pertama saya buat ni. Sayyidina Umar kalau hidup hari ni dia kata, saya susah nak percaya kalau awak cakap kali pertama. Sebab Allah Ta'ala punya rahmat. Kali pertama orang buat dosa, Allah tak buka lagi aib dia. Dia yang kena tangkap ataupun disabitkan bersalah tu, biasanya sebab selalu. Selalu ni. Poin dalam ini selalu. Allah azab mereka bukan sebab mereka kali pertama dustakan ayat Allah. Allah azab mereka bukan sebab kali pertama mereka kufur dengan Nabi. Tak, sebab mereka selalu. Walau bagaimanapun. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Kalau kita dapat tangkap pelajar tu, okey, dia isap rokok. Kita pun tanya dia, awak kali berapa isap rokok? Kali pertama. Kita ikut yang zahir je lah. Tak bolehlah kita nak tuduh dia, awak saya tak percaya awak ni. Okey, sebab Sayyidina Umar kata, orang kali pertama takkan kantoi. Awak ni kali pertama kantoi, awak ni cakap kali pertama saya tak terima. Tak. Dari segi hukum, kena ikut yang zahir lah. Kalau pelajar tu kata, ni kali pertama saya lompat pagar pergi cyber cafe, kita tak ada bukti, tak ada saksi yang menunjukkan dia pernah pergi sebelum ni, kita terima tu kali pertama walaupun dia tipu. Cuma nak ceritanya Sayyidina Umar punya kata-kata, Sayyidina Umar punya kata-kata, Allah Ta'ala punya rahmat. Allah takkan buka aib seseorang pada kali pertama dia melakukan kesalahan tersebut. Walau bagaimanapun kalau kita nampak orang kena tangkap ke, disabitkan bersalah ke mahkamah, jangan pula kita kata kat dia, saya yakin awak bukan kali pertama.
Jangan pula cakap macam tu kat dia. Saya yakin awak bukan kali pertama. Sebab apa? Sebab Ustaz Huzaifah kata, Sayyidina Umar kata, jangan cakap macam tu kat dia. Kena hukum ikut apa yang zahir. Yang tak nampak bukan kerja kita nak cari, nak korek, nak selidik, bukan kerja kita. Okey, baik. Seterusnya. Adakah? Fa maka Aminah berasa aman. Aminah berasa aman. Ahlu penduduk berasa aman, berasa selesa, berasa selamat, dulu boleh. Ahlu penduduk, al-qura kampung, al-qura kampung. An bahawa ya'tiyahum akan datang kepada mereka, ya'tiyahum akan datang kepada mereka, maksuna azab kami, maksuna azab kami, duhan pada waktu siang, duhan pada waktu duha lah. Waktu duha, duhan pada waktu duha. Sedangkan hum mereka yal'abun bermain-main, and they were playing. Kita terjemah yal'abun bermain-main. Satu ayat lagi. Ustaz, Quran saya kata sorry. malam. Saya silap, salah maafkan saya punya. saya. Saya terskip satu baris. Maafkan saya semua. Astaghfirullahalazim. Mungkin sebab dah 10 suku. Maafkan saya, Puan Yana. Saya yang silap. Minta maaf ya semua. Yang tu bawah dia. Sepatutnya atas dia. Sorry. Semula padam balik ayat 97 balik. Saya terjemah ayat 98. Waktu salah tu. Semula 97. Adakah? Fa maka Aminah berasa aman. Ahlul qura penduduk kampung. An bahawa ya'tiyahum datang kepada mereka baksuna azab kami, our punishment, kita terjemah bayatan pada waktu malam. Malam dulu baru siang. Saya terus terjemah siang, maafkan saya. Bayatan pada waktu malam, sedangkan ataupun padahal mereka naimun tidur. Naim tidur. Huruf asalnya naum. As-salatu khairum minan naum. Daripada perkataan naum tu tidur. Naim seorang yang tidur. Naimun ramai orang tidur. Jadi orang letak nama anak Naim bagus. Tapi panggil betul-betul lah. Muhammad Naim. Ain tu jelas kat sini. Ain tu. Jangan bubuh nama Naim, panggil Naim. Guna alif. Nun N-A-I-M sahaja. Naim, kau ni tidur je. Pagi tidur, petang tidur, malam tidur. Salah awak lah bagi nama awak Naim. Panggil dengan alif pula tu. Memang tidur semualah anak tu. Panggil dengan Ain. Naim, baru betul. Sebab tu nak buat nama anak pun, kita kena tengok apa biasa orang panggil. Okey? Okey, baik, tak apalah. Adakah? Okey. Dan. Teruskan. Tadi 97, ni kita terus 2 ayat sekali. Dan. Aminah berasa aman. Ahlul qura, penduduk kampung. Ahlul qura, penduduk kampung. An bahawa ya'tiyahum datang kepada mereka baksuna azab kami, balasan kami, semua boleh. Duhan pada waktu pagi. Ni baru betul tadi, duhan tadi. Saya silap tadi ya. Duhan pada waktu pagi. Sedangkan hum mereka yal'abun bermain-main, sedang bermain. Sedangkan mereka yal'abun bermain-main. Yal'abun bermain-main. 2 ayat sekali. Tolong terjemahkan ayat kita ni. Nik Marisa terjemahkan. Nik Marisa. Okey. 2 ayat. 97, 98. Okey. Adakah maka Aminah berasa penduduk-penduduk kampung bahawa datang kepada mereka azab kami pada waktu malam, sedangkan mereka tidur. Adakah dan Aminah berasa aman penduduk kampung bahawa datang kepada mereka azab kami pada waktu pagi, sedangkan mereka bermain-main. Okey. Ayat ni ditujukan pada orang Mekah. Penduduk kampung kat sini maksudnya orang Mekah. Sebab surah ni surah Makkiyah kan. Jadi Allah Ta'ala cakap pada orang Mekah, wahai orang Mekah, kamu dah dengar cerita-cerita umat yang terdahulu yang aku binasakan. Orang Mekah, kamu jangan cakap tak tahu. Kamu dah
kamu orang Mekah memang tahu sangat tentang kaum Nabi Nuh yang dah kena azab, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, Fir'aun. Kamu memang tahu sangat kisah mereka kena azab. Dan kamu juga tahu kenapa mereka kena azab. Kamu tahu mereka telah kena azab, kamu juga tahu kenapa mereka kena azab. Dan kamu juga sedar sebab yang mereka ada yang menyebabkan mereka kena azab. Sebab tu ada pada kamu sekarang. Tetapi kamu masih hidup dalam keadaan aman. Allah Ta'ala nak kata, ni soalan. Adakah? Soalan pelik. Adakah penduduk kampung tu berasa aman? Dalam keadaan dia kufur pada Allah, dalam keadaan dia kufur pada Nabi, tak percaya pada Quran, dia boleh hidup dengan aman. Dia tak takut ke azab Allah datang pada mereka masa mereka tengah tidur? Ataupun, ayat 98, mereka boleh rasa aman, betul terjemah, so did feel safe, mereka boleh rasa selamat, rasa safe, rasa aman, azab Allah datang pada mereka masa siang, masa mereka sedang bermain-main. Jadi ayat kedua-dua ni bukan dua, tiga. Satu lagi lepas ni sama juga. Ketiga ayat ni Allah mulakan dengan A. Betul tak? 97, 98, 99. Semua Allah mulakan dengan A. Semuanya memberi makna soalan. Soalan menunjukkan satu benda yang pelik sangat. Soalan dipanggil soalan untuk pelik. Dipanggil istifham li ta'ajub. Tanya kerana hairan, pelik. Mereka boleh rasa aman dalam keadaan mereka kufur pada Allah. Mereka boleh rasa selamat dalam keadaan mereka kufur pada Allah. Pelik tak? Pelik. Mereka dah tahu orang sebelum mereka kena azab sampai mati, teruk sebab kufur pada Allah. Mereka tahu. Tapi mereka yang sedang kufur pada Allah sekarang ni, kat Mekah ni, rasa selamat. Hidup gelak-gelak, suka-suka, makan pagi macam biasa, gelak dengan kawan-kawan macam biasa, pergi main macam biasa, tidur malam macam biasa. Kita kalau duduk suasana perang, negara kita dalam peperangan, boleh tidur malam? Tak boleh tidur malam, takut. Risau. Tak boleh tidur dengan selesa. Tu kalau suasana negara kita menghadapi peperangan. Allah Ta'ala cakap dengan pelik. Kau tak pelik ke tengok mereka tu? Mereka kufur pada aku. Mereka buat salah pada aku. Aku anytime dia boleh azab mereka. Aku dah cukup syarat nak azab mereka. Aku dah bagi Nabi, mereka reject. Aku turun kitab, mereka reject. Nabi dah banyak kali nasihat, mereka buat tak tahu je. Boleh tak aku nak azab mereka sekarang? Anytime, anywhere aku boleh azab mereka. Tetapi yang pelik dan hairan sangatnya, mereka boleh hidup dengan tenang. Itu maksud ayat ni. Allah Ta'ala warning awal-awal surah Al-A'raf. Tolong baca puan Tenti Sam. Boleh tak? Surah Al-A'raf. Okey. Muka surat 151. Ayat 4. 151. Ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, sisaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Awal-awal surah ni Allah kata dah, berapa banyak kampung sebelumnya aku binasakan. Azab datang pada mereka tak kira siang, tak kira malam. Allah kalau nak azab, Allah tak tunggu orang tu bangun tidur dulu. Allah kalau nak azab, Allah tak tunggu orang tu habis main dulu. Tunggu dia habis main bola dulu, balik rumah baru azab dia. Tak. Masa dia tengah sedap tidur, tu Allah azab dia. Masa dia tengah seronok main-main di siang hari, main bola ke, main futsal ke, main pingpong ke, masa tu Allah azab mereka. Allah tak kira siang malam. Maksudnya, Allah Ta'ala bila nak mengazab anytime. Dia baru dapat anak, Allah tak kisah. Baru dapat anak sejam pun Allah nak azab, boleh azab juga. Allah tak kisah. Cuma dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, pelik tak? Macam mana mereka boleh hidup dalam keadaan aman walhal anytime azab boleh datang pada mereka. Okey, surah ni turun untuk orang musyrikin Mekah yang tak percaya pada hari kiamat, tak percaya pada azab Allah, tak percaya pada ancaman-ancaman Nabi. Jadi pelik tak mereka? Pelik. Allah Ta'ala kata pelik. Dalam ketiga-tiga ayat ni, tiga-tiga ayat ni mula dengan ayat ni kerana soalan, kerana pelik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya lagi pelik. Lagi pelik, 4-5 kali ganda lagi pelik kepada orang Islam yang yakin pada Allah, yakin pada hari akhirat, yakin adanya hari kiamat, yakin ada syurga dan neraka, hidup dalam keadaan maksiat pada Allah,
hidup dalam keadaan tak semayang tapi tenang. Tu yang pelik. Orang kafir, ini ramai orang kafir. Jiran-jiran kita kafir. Okey. Rakan sekerja kita ada kafir. Sebut kafir je lah senang. Okey. Okey. Apa lagi? Pelajar-pelajar kita mungkin di kalangan tuan-tuan mengajar universiti, mengajar sekolah, ada anak murid kafir. Ataupun tengah belajar kat universiti, ada pensyarah-pensyarah kafir. Jadi mereka macam biasa, bangun pagi macam biasa, pergi kerja, jumpa orang, hi, good morning. Makan tengah hari macam biasa, senyum-senyum. Petang balik macam biasa, jogging, jumpa kat taman, senyum lagi. Jadi mereka hidup dalam keadaan aman. Walhal, mereka tu kalau mati esok lusa, bermulalah kesengsaraan sebenar bagi mereka sampai bila? Sampai bila-bila? Orang kafir, bila bermula kesengsaraan bagi mereka, lepas mereka mati, bermulalah kesusahan sebenar bagi mereka. Tapi mereka hidup relax je. Pelik tak? Ya, pelik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak percaya azab kubur. Mereka tak percaya hari kebangkitan. Mereka tak percaya pada padang mahsyar. Sebab tu mereka relax je. Yang lagi pelik bin ajaib ialah orang Islam yang percaya kalau tak semayang kena azab dalam kubur, kena azab kat padang mahsyar, kena azab kat api neraka. Percaya tak percaya? Kalau orang Islam tu dia tak percaya alam kubur, tak percaya padang mahsyar, tak percaya api neraka, tak boleh panggil dia Islam. Antara rukun Islam percaya kepada hereafter. Percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hadis Nabi SAW tentang kubur, tentang padang mahsyar, tentang tiang sirat, tentang hari hisab, tentang soal jawab kat akhirat. Itu semua orang Islam kena percaya. Yang pelik sangat-sangatnya adalah orang Islam tak amal agama, tak semayang, buat dosa maksiat, tapi berasa aman. Feel safe. Okey, dia tak semayang, tapi hidup dengan tenang, Masya Allah. Okey, semalam Perdana Menteri kata, boleh makan kat kedai mamak hari ni, maka hari ni dia duduk kedai mamak, mula pukul 6 petang sampai 12 malam, duduk kedai mamak. Gelap. Dia tu lagi pelik. Dia Islam, dalam keadaan dia tahu kalau tak semayang kena azab Allah. Dalam keadaan dia tahu kalau tak semayang kena teruk azab ke akhirat. Tapi dia masih hidup dengan tenang. Dia Islam. Orang kafir tu biar dia tak percaya. Kita cakap macam mana pun dia tak percaya. Jadi dia relax sebab dia tak percaya. Biarlah. Yang peliknya orang Islam percaya pada hari kiamat, percaya pada apa Nabi sampaikan, tapi hidup dengan tenang. Kita tengok diri kita. Kita kadang-kadang ada maksiat, ada dosa, belum taubat lagi. Tapi kita masih hidup dengan tenang. Pelik tak? Pelik kan? Tak taubat pun lagi. Dosa kita semalam, hari ni, minggu lepas tak taubat pun lagi. Tapi hidup dengan tenang. Suka-suka, kakak. Okey? Sepatutnya orang buat dosa ni tak lalu makan. Tak lalu nak tidur. Tak lalu ke? Pantai lah kata apa pun. Tak lalu makan, tak selesa nak tidur, tak lena tidur. Tak lalu buat apa saja. Orang ajak makan, tak nak makan. Kerana apa? Saya buat dosa pada Allah, belum taubat lagi. Itu sepatutnya. Okey? Kita, orang Islam, yakin tak akan soal jawab kat akhirat? Yakin. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takasur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kamu akan ditanya kat akhirat nanti tentang nikmat Allah bagi pada kamu. Kita akan ditanya tentang umur, tentang umur kita, tentang badan kita, tentang ilmu kita, tentang harta kita. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Tapi dalam keadaan kita tahu kita nak ditanya, kita hidup dengan aman. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak kita nak periksa, minggu depan anak kita nak periksa, contoh, minggu ni kita ajak dia pergi bercuti. Jom, kita bercuti kat Pulau Langkawi minggu ni. Contoh tak ada PKP, kita cuti kat Pulau Langkawi. Anak kita nak periksa Isnin depan, Isnin ni, kita ajak pergi Langkawi. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kita balik lah. Anak kita nak bercuti tak? Tak nak. Kenapa? Walaupun mereka pergi bercuti, hati fikiran mereka risaukan peperiksaan. Okey, pertama mereka jawab tak nak, hari Isnin nak periksa. Mereka risau. Okey, kerana apa? Nak periksa. Walaupun pergi cuti tempat hebat-hebat menarik, tapi kerana nak dia soal jawab minggu depan hari Isnin, mereka risau. Betul? Sebab apa? Sebab nak periksa. Esok lusa nak periksa, hari ni kita beli KFC, nasi Arab, Pizza Hut kat anak kita. Mereka makan juga. Makanlah juga sikit-sikit. Tapi hati fikiran masih risau. Sebab esok nak kena soal jawab. Nampak hidup mereka tak tenang. Itu soal jawab dunia, tuan-tuan. Soal jawab periksa dunia. SPM, kalau tak lepas, boleh ambil SPM lagi. Periksa gagal kat college, kat U, boleh kerja benda lain lagi. Tak ada masalah pun. Okey?
boleh bawa Grab contohlah, bukan nak kata bagus gagal, tak. Kat akhirat, kalau kena soal jawab kat akhirat, tak boleh jawab habis. Tak boleh jawab habis. Baik, saya nak sentuh politik sikit. Saya bukan nak kata sokong pada mana-mana pihak ataupun nak menyalahkan mana-mana pihak. Ada hamba Allah tanya satu soalan dekat ustaz-ustaz yang mengajar ni. Kita semua tahu Datuk Seri Najib Tun Razak dituduh dengan pelbagai tuduhan kat mahkamah, betul kan? Okey, dia betul ke dia salah tu biar mahkamah putuskanlah. Tapi ada orang tanya ustaz ni, ustaz tak pelik ke tengok Datuk Seri Najib tu? Dia ada berpuluh-puluh tuduhan kat mahkamah. Tapi dia relax je, senyum kulu kilir naik motor, senyum sana, senyum sini, gelak sana, gelak sini. Ustaz tak pelik ke tengok soalan orang tu? Ya, kalau soalan tu ditanya pada saya bukan jawab, lah pelik. Dia dituduh berbagai-bagai tuduhan kat mahkamah, tapi masih lagi boleh relax naik motor, kulu kilir, bosku, bosmu, macam-macam bos disebut. Ya, saya setuju. Tapi kena tanya balik soalan tu pada yang bertanya dan pada diri kita. Kita pelik tengok dia menghadapi pelbagai tuduhan kat mahkamah, hidup dengan tenang. Kita tanya balik diri kita. Kita ni pun nanti akan ditanya soalan kat akhirat tau. Allah akan tanya macam-macam soalan kat akhirat. Tentang umur, tentang duit, tentang ilmu yang kita dapat, semua Allah Ta'ala akan tanya. Kita tak relax. Kita pun relax juga. Katakanlah Datuk Seri Najib tu disabitkan bersalah. Mungkin dia kena penjara beberapa puluh tahun. Contoh. Saya bukan kata nak sokong dia. Dalam masa sama saya pula tak kata nak tuduh dia. Itu biar mahkamah putuskan. Katakanlah disabitkan bersalah. Katakanlah. Mungkin kena penjara beberapa tahun ataupun beberapa puluh tahun. Dapat keluar balik. Contoh. Selesai. Tapi kita kalau tak selesai soal jawab ke akhirat, tak boleh jawab soal jawab ke akhirat, maka kita bukan kena puluh-puluh tahun. Banyak tahun kena. Jadi antara kita dengan dia, apa untuk kena risau? Kita lagi kena risau diri kita. Jangan anggap pelik orang ada kes mahkamah boleh duduk dengan tenang. Kita pun kena anggap diri kita pelik, akan disoal jawab ke akhirat, tapi masih hidup dengan tenang. Okey, kalau kita jauhi dosa maksiat, kita jaga solat, kita tenang, okeylah lagi. Yang pelik bin ajaibnya, hidup tak semayang, hidup tak amat agama, hidup dalam lembah dosa maksiat, tapi masih tenang. Itulah benda yang sangat pelik. Okey? Itu adalah keajaiban ke dunia yang ke-8. Kita belajar dulu, keajaiban dunia ada 7 tu kan? 7 keajaiban dunia. Yang ke-8 tahu tak apa dia? Orang Islam yang tak amat agama, tapi masih hidup dengan tenang. Dia tak semayang subuh pagi tadi, dia relax bangun tidur, gosok gigi, kedai mamak, makan. Sambil tengok bola. Sampai pukul 9, sampai pukul 10, pukul 11, tak balik rumah lagi. Dalam keadaan subuh tak solat tu. Katakanlah, Allah cabut nyawa dia masa tu. Ada orang bawa motor laju, terbabas masuk kedai mamak, langgar dia. Mati dia masa tu. Mati dalam keadaan tak solat subuh pagi tadi. Kita tahu tak bagaimana keadaan dia ke akhirat? Kita dapat bayangkan bagaimana keadaan dia dalam kubur, dalam keadaan dia mati subuh tak semayang lagi. Boleh senyum dalam kubur. Kubur nak jadi taman syurga bagi dia. Dia nak disambut dengan malaikat dengan senyuman dalam kubur. Jangan harap. Jadi, ayat ni turun untuk orang musyrikin Mekah yang pelik sangat. Mereka sedang kufur pada Allah tapi hidup dengan tenang. Ayat ni. Kita reflektkan ayat ni kepada diri kita. Kita ada tinggal perintah Allah. Kita ada buat maksiat pada Allah. Tak taubat lagi. Tapi hidup dengan tenang. Okey, tenang makan McDonald. Tenang bercuti kulu kilir. Tenang ambil gambar. Cek. Suka sana, cek, suka sini. Tenang. Itu benda yang lagi pelik. Itu benda yang lagi pelik. Jadi orang kafir tak prepare untuk akhirat, tak pelik sangat. Kenapa? Mereka tak percaya. Orang Islam yang percaya ada hari kiamat, tapi masih tenang dalam keadaan buat dosa, tenang dalam keadaan tak sembahyang, itu benda yang sangat pelik. Seterusnya, satu ayat lagi. Adakah? Jadi Allah Ta'ala nak kata apa dia? Dalam kedua-dua ayat ni, poinnya, Allah Ta'ala nak kata, azab Allah boleh datang anytime, anywhere. Tanpa dijangka. COVID-19 ni kita tak jangka. Ramai orang akan mati sebab COVID. Kita pun tak jangka ramai orang akan dibuang kerja sebab COVID. Dulu ramai orang kita puji, bisnes awak hebat lah. Awak Masya Allah, bisnes awak hebat lah. Saya jealous sangat bisnes awak. Tapi dalam masa tak sampai setahun, jatuh teruk bisnes dia. Dulu, kalau orang jadi pilot, Masya Allah, kita akan anggap dia orang kaya yang sangat hebat lah sebab dia pilot. Sekarang berapa ramai pilot yang tak ada income bulan-bulan. Berapa ramai? Contohlah, saya bukan nak salahkan pilot ataupun nak rendahkan dia. Tak, nak ceritanya, apa berlaku sekarang tak dijangka pun.
Macam itulah azab Allah bila nak datang kepada satu tempat, mereka pun tak menjangkakan. Kita tak boleh jangka apakah berlaku bulan 3, 4, 5 nanti. Kita mungkin rasa macam bulan 2 ni juga. Kita akan datang tak tahu. Nak ceritanya, azab Allah boleh datang tanpa kita sedari, tanpa kita jangka. Habis itu apa yang patut kita buat? Sentiasa jaga amal. Buat dosa, terus taubat. Buat dosa, terus kembali pada Allah. Pelihara diri pada buat dosa, tambah amal. Preparation. Jadi kalau mati esok lusa pun, bukan minta mati. Tapi kalau mati esok lusa pun, kita mati dalam keadaan kita bersedia dan berjaga-jaga. Yang dicelanya, yang dicela dalam ayat ini ialah orang yang buat dosa maksiat, okey, orang yang buat dosa maksiat, tak semayang, buat dosa tak taubat-taubat, tapi hidup dengan tenang je, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa risau. Tu yang dicela dalam ayat ini. Okey, sorry, satu ayat lagi. Adakah, fa maka, aminu, mereka berasa aman. Aminu, mereka berasa aman. Makarallah, terhadap perancangan Allah. From Allah plans. Okay, Allah plans. Makarallah, terhadap perancangan Allah. Fa maka, la tidaklah. Ya'manu, berasa aman. Fa maka, la tidaklah. Ya'manu, berasa aman. Makarallah, terhadap perancangan Allah. Allah plan. Illa, melainkan. Al-qawmu kaum. Al-khasirun yang rugi. Al-khasirun yang rugi. Okey. Tolong terjemahkan. Siapa Puan Tenti Sen. Boleh Puan Tenti Sen terjemahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah maka mereka merasa aman perancangan Allah, maka terhadap perancangan Allah, kena ada perkataan terhadap perancangan Allah, maka tidak merasa aman terhadap perancangan Allah kecuali kaum yang rugi. Nampak ketiga-tiga ayat ni bermula dengan afa amina, awa amina, afa aminu. So did they feel safe? Soalan, Allah tanya soalan. Adakah mereka boleh berasa aman terhadap perancangan Allah? Mereka tahu mereka kafir. Mereka tahu orang sebelum mereka kena azab terus-terus sebab kafir. Tapi mereka hidup dengan tenang lagi. Maka Allah Ta'ala kata, sebenarnya kaum yang rugi saja yang masih hidup dengan aman hari ini dalam keadaan mereka kafir pada Allah. Orang Islam lagi teruk. Dia Islam, dia percaya hari akhirat, percaya azab kubur, percaya dosa pahala, tak semayang, masih hidup dengan aman. Buat dosa maksiat, masih hidup dengan aman. Mereka juga termasuk kaum yang rugi. Bahkan orang Islam lagi berganda-ganda kerugian berbanding orang kafir. Orang kafir mereka tak takut. Sebab apa? Mereka tak percaya. Biarkan mereka. Macam mana? Kita doalah hidayah bagi mereka. Orang Islam percaya hari kiamat. Percaya azab Allah. Percaya azab kubur. Tapi masih lagi aman. Allah kata mereka lah orang yang rugi. Siapa orang berhak rasa aman dalam muka bumi? Tengok surah Al-An'am. Tolong baca Puan Norizlah boleh? Surah Al-An'am. Sorry, ambil masa sikit lagi. Maafkan saya. Surah Al-An'am. Esok cuti kan? Esok cuti Raya Cina. Puan Norazila buka page 138. 138. Ayat atas sekali. Ayat 82 Ya, betul. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Okey. Terima kasih Puan Norazila. Puan Norazila punya terjemah tu terus diterjemahkan syirik. Saya setuju. Ada tak sahabat-sahabat kita lain, dia tak terjemah perkataan syirik, dia terjemah perkataan lain? Ada tak? Kezaliman. Ada tak siapa-siapa sahabat lain yang mana ayat terjemah dia tak terjemah perkataan syirik, terjemah perkataan lain? Ada tak? Kezaliman. Yes, kezaliman. Tuan Safin tolong baca boleh Tuan Safin? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Okey, baik. Tuan Sofi punya terjemah, dia terjemah zalim dan dia tafsirkan terus syirik. Baik. Kita tolak tepi perkataan syirik. Bukan tak terima, tolak tepi sekejap. Apa Allah Ta'ala kata? Orang-orang yang beriman, okey, kezaliman. Betul.
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan perkara-perkara zalim. Apa perkara zalim? Dosa maksiat. Syirik tu kezaliman paling besar. Syirik adalah kezaliman paling besar. Orang tak semayang, zalim. Orang tak puasa, zalim. Orang sengaja tak nak bayar zakat, zalim. Orang sengaja buka aurat, zalim. Kita bila sebut zalim, pukul orang, terajang orang, pukul isteri, tu kita dapat zalim. Sedangkan orang tak solat, orang zalim. Orang buat maksiat, dia berzina dengan girlfriend dia, contoh. Zalim dua-duanya. Kenapa pula suka sama suka? Tak, zalim. Jadi orang yang berhak dapat keamanan adalah orang yang beriman. Dalam masa yang sama, iman mereka tak campurkan dengan sebarang dosa maksiat. Itu sebarang kezaliman. Mereka itulah berhak rasa aman. Maksudnya, kalau kita beriman dan kita jauhi dosa maksiat, kita tak buat perkara-perkara yang Allah muka, kita berhak rasa aman. Okeylah, maksudnya awak berhaklah hidup dalam keadaan aman. Yang pelik, yang dicela dalam ayat kita 33 ini, 97, 98, 99, orang yang kufur pada Allah, maksiat pada Allah, tinggal semayang, tak puasa, tak bayar zakat, tapi masih aman. Hasan Basri kata. Ni kata-kata Hasan Basri. Hasan Basri kata apa? Al-mu'minu ya'malu bit-ta'at wa huwa mushfiqun wajilun khaifun. Orang mukmin, orang yang beramal dengan ketaatan, tapi masih lagi takut, risau, rungsing. Dia dah beramal baik dah, tapi rasa takut masih ada. Takut Allah tak terima, takut masih belum cukup, takut masih belum sempurna. Itu orang beriman. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa aminun. Orang fajir ni, pendosa ni, orang-orang yang bersalah ni, mereka buat maksiat sedangkan mereka hidup dengan aman. Buat dosa maksiat, malam tadi buat maksiat, hari ni relax je. Kakak, gelak-gelak. Semalam tak semayang, dah 10 tahun tak semayang. Hari ni relax nak motor kudu gilir, senyum, bergambar, buat Facebook live contohlah. Itulah orang fajir. Ni kata Hasan Basri. Tengok ciri-ciri mukmin berjaya. Surah Mukminun, maafkan saya ambil masa lebih sikit. Surah Mukminun cerita pasal ciri-ciri orang beriman yang berjaya. Tolong buka surah Mukminun, tolong baca, maafkan saya. Tuan Haji Syarif tolong baca boleh Tuan Haji Syarif, surah Mukminun. Muka surat nak cerita orang berjaya ni. Apa ciri-ciri orang berjaya? Dia dah banyak beramal tapi masih takut. 346. Ayat 60-61. 60-61 Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut. Kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehinya. Tuan Haji Syarif boleh tak ghost time belakang sikit? Ayat boleh. Yang ke-57, 58, 59. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang kerana takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya. Okey, terima kasih Tuan Haji Syarif. Apa poin dia? Surah ni nama surah Mukminun. Surah ni kalau kita tengok 2 page sebelum, Allah kata sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin. Siapa berjaya dia? Ada banyak ciri-ciri dia. Kita tak bincang sekarang. Tapi antaranya ialah ayat 57. Mereka takut kepada Allah. 57. Ayat 60. Mereka dah bagi sedekah. Mereka dah bagi infak. Tapi hati mereka masih takut. Kita ni kalau bagi infak, bagi sedekah dah rasa, insyaAllah aku ni boleh selamat kat akhirat ni. Bagi duit belanja kat mak RM50 sebulan, lepas tu suruh kongsi 2 dengan ayah. Dia transfer kat mak dia RM50 sebulan, suruh kongsi 2 dengan ayah. Dia pun perasan, aku ni dah banyak sedekah ni, insyaAllah selamat kat akhirat ni. Banyak dah tu sedekah ni. Orang dulu, orang Allah puji dalam ayat ni, dah sedekah banyak, infak banyak, hati masih rasa takut. Takut tak cukup lagi. Takut masih belum sempurna lagi. Takut Allah tak terima. Ini orang yang baik. Kita ni rasa dah solat tahajud dah solat duha pagi tadi, dah baca Quran hari ni 2 muka surat. Cukup tu. Tu tanda iman lemah. Orang kuat iman dah buat banyak kebaikan, hati masih risau, masih takut. Orang mukmin dah buat banyak baik pun, Nabi kata tak boleh rasa kenyang. La yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah.
Orang mukmin tak pernah rasa kenyang, tak pernah rasa cukup terhadap kebaikan sehinggalah ke muncaknya syurga. Dah masuk syurga adalah boleh rasa aman. Selagi tak masuk syurga, awak ustaz ke, awak kaki tahajud ke, awak kaki tadarus ke, awak kaki macam-macam kaki kebaikan, awak tetap kena rasa takut. Kerana apa? Takut masih belum cukup. Ada orang tanya ulama. Dia kata kenapa orang dulu-dulu boleh istiqamah dalam amal. Orang dulu boleh istiqamah, tahajud istiqamah, duha istiqamah, apa lagi? Solat tasbih istiqamah. Dia jawab kerana orang dulu, mereka setiap kali buat amal, mereka masih rasa belum cukup. Mereka masih rasa belum sempurna. Mereka masih rasa ada kekurangan. Sebab tu mereka buat lagi. Kita hari ni dah tahajud seminggu, kita dah rasa cukup dah. Tahajud aku tu dah bagus dah banding dengan orang lain. Kampung aku ni, dalam taman aku ni rasanya tak sampai 10 orang yang tahajud macam aku. Sebab rasa macam tu lah, rasa tak perlu buat dah. Dalam kampung aku ni, aku rasa aku seorang je khatam Quran sebulan sekali. Orang lain tak tahulah bulan sekali. Sebab ada perasaan macam tu lah. Ada taufik untuk istiqamah tu. Jadi kita berhenti sini dulu, boleh ya? Minta maaf yang masih lebih sikit. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik daripada kelemahan kekurangan saya. Minta maaf pada tuan-tuan, minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puan Ena cakap apa tadi mula-mula yang masa saya suruh Puan Ena rekod tu, saya tak dengar tadi. Apa dia Puan Ena cakap pasal rekod ni? Tak, saya kata kalau katakan saya tak ada, step yang samalah. Ustaz boleh bagi siapa-siapa pun untuk rekod bagi pihak Ustaz. Okey, so lepas ni Puan Ena boleh share lah yang rekod tadi tu pada grup kita ni. Sebab saya nanti bila dah leave group ni, nanti recording ni akan automatically masuk saya punya desktop. Okay. Saya akan buat yang sama lah. Saya akan upload dalam saya punya YouTube sebab recording ni dia besar. Jadi boleh share kat grup balik lah saya akan share link YouTube. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tuan Sofi minta maaf Tuan Sofi ya. Sebelum ni 2 kali saya rakam, tak reti nak share kat grup. Minta maaf Tuan Sofi ya. Jadi mula malam ni Puan Ena akan rakam, Puan Ena lah akan share kat grup insya-Allah. Tuan Sofi tanya macam mana 2 kelas sebelum ni? 2 kelas sebelum ni saya rakam tapi tak reti nak buat. Okey, daripada email tu tak reti nak masukkan dalam share dalam WhatsApp ni. Jadi Puan Ena tolong buatlah. Terima kasih banyak Puan Ena ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Maaf lebih masa sikit. Jumpa minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Salam. Selamat